السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat Ibn Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltaqa mu'minani ala babil jannah, mu'minun ghani wa mu'minun faqir kana fid dunya, fa udkhila al-faqirul jannah wa hubisa al-ghani ma syaa Allah an yahbas, summa udkhila al-jannah falaqiyahu al-faqir faqala ya akhi ماذا حبسك؟ والله لقد حبست حتى خفت عليك. فيقول يا أخي إني حبست بعدك محبسا فظيعا كريها، ما وصلت إليك حتى سال مني من العرق ما لو ورده 1000 بعير كلها أكلت حمض النبات لقدرت عنه رواه، أو كما قال. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ada dua orang mukmin, yang satu kaya, yang satu miskin. Mereka ni berkawan masa di atas dunia. Ada dua orang, Nabi kata, dua-dua pun mukmin, beriman. Cumanya hak seorang kaya, hak seorang miskin. Dua-dua ni atas dunia kawan baik. Bila tiba hari akhirat itu, fa'udkhila al-faqirul jannah, mukmin yang miskin masuk syurga dulu. Wa hubisal ghani ma syaa Allahu an yahbas, manakala mukmin yang kaya dia tertahan, tak dapat masuk syurga, sama dengan kawan dia yang miskin tadi. Summa udkhilal jannah, lama lepas kawan miskin ni masuk syurga, baru kaya ni masuk. Falaqiyahul faqir, maka fakir miskin yang mula masuk syurga ni jumpa kaya yang baru masuk dalam syurga. Faqala al-faqir, maka fakir ni kata dekat orang kaya, dia kata, ya akhi maza habasak. Dia kata, kawan, apa pasal hang lambat masuk? Apa yang menahan hang daripada masuk sama dengan aku? Wallahi laqad habasta hatta khiftu alaik. Dia kata, demi Allah, aku masuk duk tunggu hang tak masuk-masuk sampai aku duk ingat hang tak masuk dah sampai bila-bila.
Dua-dua sama-sama kawan atas dunia, cuma dia satu kaya, satu miskin. Bila mai hari akhirat esok, hak miskin masuk dulu, hak kaya tertahan. Dia tak dapat masuk sama masa dengan kawan miskin masuk. Dia tertahan. Lama lepas tu baru kaya ni masuk. Bila masuk jumpa balik dua orang kawan ni dalam syurga. Bila jumpa, hak miskin ni tanya dia. Miskin ni kata, hang ni apa pasal? Pasal apa ni baru masuk? Aku sampai naik takut duk tunggu hang tak masuk-masuk ni, sampai aku duk rasa hang tak masuk dah dalam syurga ni. Maka jawab kaya ni, dia kata, ya akhi, inni hubistu ba'daka muhdisan fadhi'an kariha. Dia kata, kawan, aku nak cerita kata, aku ditahan daripada masuk syurga ni bukan tahan dalam keadaan yang selesa. Aku ditahan dalam keadaan muhbisan, dalam keadaan fadhi'an, dalam keadaan karihan. Aku ditahan ni dalam keadaan yang sangat tak selesa, sangat bodoh dan sangat tak disukai. Bukan saja aku masuk lambat. Dia kata, aku masuk lambat, hang masuk dulu. Aku duk tunggu masa nak masuk ni, aku tunggu dalam keadaan yang serba susah. Aku ditahan dalam keadaan yang serba payah. Aku ditahan dalam sengsara. Aku ditahan dalam keadaan yang sangat tak selesa. Ma wasaltu ilaika hatta sala minni minal araq. Ni, aku nak boleh ke masuk ni, aku ni sampai tenggelam dalam peluh. Aku duk tunggu masa aku nak boleh masuk syurga mai sama dengan hang ni. Masa aku duk tunggu tu, aku tenggelam dalam peluh. Banyaknya peluh yang menyimbah peluang ni, ma law waradahu alfu ba'irin kulluha akalatu hamdin nabat la sadarat anhu rawat. Kalau sekiranya punya banyaknya peluh aku ni, kalau sekiranya wak mai 1000 ekor unta suruh minum peluh aku ni, unta ni boleh belahak. Dia kata rawak, maksud dia belahak, kenyang minum air peluh aku. Dia nak abang kata lamanya masa dia kena tahan di pintu syurga, tak boleh masuk ke dalam syurga semata-mata kerana dia terlampau kaya. Kaya dia menyebabkan dia tertahan, sebab kaya menyebabkan dia dihisap dengan panjang lebar. Segala duit ringgit yang masuk kat dia, Allah Subhanahu Wa Taala cek balik setiap sen duit yang masuk dekat dia ni, jalan halal ke, jalan haram ke, jalan syubhat ke, Tuhan cek balik. Sudahlah dicek jalan masuk duit dia, halal ke, haram ke, syubhat, Tuhan cek pula mana dia belanja duit tu, ke jalan halal ke jalan haram ke jalan syubhat ke. Oleh kerana banyak harta dia, maka lamalah masa yang dia ambil untuk nak hisap duit ringgit yang ada kat dia sebelum dia mati dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi orang yang terlampau kaya pun bukan satu senang untuk kita. Sebaliknya, jadi orang yang terlampau kaya boleh menyebabkan kita susah sangat di sana. Kecuali kalau sekiranya kita jadi kaya dengan duit yang masuk jalan halal, dan duit itu pula kita belanja ke jalan halal, maka segeralah kita lepas daripada susah payah hisab di padang mahsyar esok. Dalam sebuah hadis lain, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, wa inna ashqal ashqiya man ijtama'a alaihi faqrud dunya wa azabul akhirah. Sebaliknya, Nabi SAW kata, sesungguhnya orang yang paling jahat di kalangan orang jahat, dalam kumpulan orang jahat ni, hak paling jahat, Nabi kata, man ijtama'a alaihi faqrud dunya wa azabul akhirah. Orang yang masa hidup di atas dunia dia fakir miskin, di akhirat dia kena azab. Hak ni lagi tak guna. Atas dunia fakir miskin melarat, bawa tepurung minta sedekah dekat orang, akhirat pula kena neraka. Atas dunia pun tak senang, akhirat boleh susah. Pasal apa? Pasal atas dunia susah, miskin, melarat. Kesusahan tu menyebabkan dia tinggal agama dia, maka akhirat dia boleh azab sengsara.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil yang kita. Daripada dua hadis yang kita baca ni, pengajaran paling besar yang kita nak ambil ialah kita nak jadi orang Islam yang senang di atas dunia. Tapi biarlah kesenangan itu dapat ke kita dengan jalan halal. Satu. Yang kedua, kita tak mau jadi orang susah di atas dunia. Yang susah tu menyebabkan kita jadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pengajaran yang boleh kita ambil daripada dua hadis yang kita baca tadi, bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan hisab ke atas orang yang banyak harta, melainkan kalau sekiranya harta itu dicari dengan jalan halal dan dibelanjakan pada jalan yang halal, maka selamat dia dunia dan selamat dia di akhirat. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Sabah. Surah Sabah yang diturunkan di Makkah. Muka surat 279. Muka surat 279 ayat yang ke-15 daripada surah Sabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Sungguh adalah bagi Sabah tu bukan sebab dia salah eja. Sin baba tu ganti dengan sin ba alif hamzah. Sesungguhnya adalah bagi Sabah pada tempat duduk mereka itu, yakni negeri Yaman itu, tanda alamat atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nak cerita dalam ayat ini tentang negeri Sabah. Negeri Sabah ni terletak di Yaman. Negeri Sabah ni adalah negeri yang diduduki oleh orang-orang Sabah. Mereka ni menguasai, memerintah dan menjadi raja di Yaman. Sabah ni satu kaum, ambil sempena daripada nama satu orang. Kaum Sabah ni, mereka ni Allah Subhanahu wa taala bagi dekat mereka keistimewaan, mereka boleh menguasai, mereka boleh memerintah dan mereka boleh menjadi raja dalam negeri Yaman. Di antara raja yang diberi peluang memerintah negeri Yaman ni, memerintah kaum Sabah ni, ialah Ratu Balqis. Kita baca di Masjid Tikam Batu, tafsir surah An-Naml, surah Semut. Di sana kita dah baca cerita tentang Ratu Balqis. Bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam tertarik dekat dia dan apa jadi antara Nabi Sulaiman dengan Balqis ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri Sabah ni negeri yang subur, negeri yang rezeki dia melimpah ruah. Tanam-tanaman ni menjadi saja di atas bumi Sabah ni. Allah takdirkan bumi Sabah ni, negeri padang pasir ni, Allah takdirkan dia jadi subur. Lambat benih jatuh aja, tumbuhlah pokok. Maka negeri Sabah ni ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala jadi subur. Maka kerana kesuburan tu melimpah ruah rezeki penduduk negeri Sabah, dan kerana melimpah ruah rezeki itu mereka hidup dalam aman dan sentosa. Maka Allah Subhanahu wa taala, lepas Allah limpahkan rahmat dia, Allah limpahkan nikmat dia yang begitu banyak kepada penduduk negeri Sabah ni, Allah hantar nabi. Beberapa orang nabi dihantar ke negeri Sabah, di antaranya Nabi Sulaiman alaihi salam. Walaupun begitu, semua nabi yang dihantar kepada kaum Sabah ni ditolak oleh penduduk negeri Sabah, melainkan minoriti aja yang mau ikut nabi-nabi. Majoriti tolak nabi, tak mau terima nabi, tak mau terima agama yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan majoriti kaum Sabah memilih untuk sembah matahari. Ini kita baca dalam tafsir surah An-Naml. Kita dah baca bagaimana burung hud-hud disiasat negeri Sabah ni. Dia balik dekat Nabi Sulaiman, dia kata apa? Dia kata raja yang memerintah ni raja perempuan, nama dia Balqis, dan penduduk negeri ni mereka sembah matahari.
Kerana bantah, kerana engkar kaum Sabak ni setelah Allah bagi nikmat, bagi rahmat, bagi negeri aman, bagi negeri subur, bagi macam-macam benda dekat mereka, kerana engkar mereka ni, maka akhirnya Allah turunkan bencana kepada mereka. Bencana empangan yang mereka buat tu pecah, maka negeri mereka ditenggelami ayat semua sekali. Ini cerita yang kita nak baca lagi. Laqad kana li sabain fi maskanihim ayat. Sesungguhnya adalah bagi negeri Sabak itu, pada tempat duduk mereka itu, yakni negeri Yaman itu, tanda ataupun alamat atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Sabak ini nama satu orang laki-laki daripada bangsa Arab. Sabak itu ambil sempena nama satu orang laki-laki. Maka dia ada 10 anak laki-laki. 6 duduk di Yaman, 4 duduk di Syam. Negeri mereka istimewa. Negeri Sabak ni istimewa. Pasal apa? Dalam negeri mereka lah terletaknya Baitul Maqdis. Bukan sahaja negeri subur, bukan sahaja tanam-tanaman apa pun boleh jadi di situ, bukan sahaja Allah limpahkan rezeki yang melimpah-limpah dekat dia, bukan dekat itu aja. Allah takdirkan Baitul Maqdis ada di dalam negeri Sabak ni. Firman Allah, jannatani an yamin wa shimal. Iaitu ada 2 kebun. Dalam negeri Sabak ni ada 2 kebun, sebelah kanan, sebelah kiri. Yang ini adalah negeri Sabak itu asalnya banyak kebun dan pokok-pokok dan buah-buahan yang boleh meneduh akan manusia dengan naungan. Ni yang kata negeri Sabak. Tengah padang pasir boleh jadi macam tu. Allah bagi jadi subur dengan kebun yang rimbun. Orang boleh tumpang berteduh di bawah kebun yang rimbun. Kanan kiri dia penuh dengan kebun. Padang orang lalu. Dan dikata kepada mereka itu, kepada penduduk Sabak itu, kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Makanlah oleh kamu daripada rezeki Tuhan kamu, dan syukurlah oleh kamu kepadanya. Dah Tuhan bagi dekat mereka rezeki yang macam tu punya banyak, Tuhan kata pula dekat mereka ni, makanlah apa yang aku bagi dekat kamu. Segala pokok yang macam-macam ni, segala buah-buahan yang berjenis-jenis ni, segala tumbuh-tumbuhan yang boleh dia ambil manfaat ni, makanlah. Tuhan kata, makan dengan syarat washkurulah, hendaklah kamu semua bersyukur kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala atas barang yang direzeki kepada kamu pada bumi Sabak, yakni dengan syukur, taat atas suruh dan atas tegak Allah Subhanahu wa taala. Tuhan macam tu lah tuan-tuan. Tuhan ni dia give and take. Dia bagi dekat kita keamanan, Tuhan mau balik kita bersyukur atas nikmat keamanan. Tuhan bagi dekat kita rezeki, Tuhan mau balik dalam bentuk kita abdi diri kepada dia. Tuhan bagi dekat kita keluarga yang besar, Tuhan bagi dekat kita anak pinak yang ramai, Tuhan bagi dekat kita anak pinak yang berjaya, Tuhan bagi dekat kita macam-macam benda yang kita teringat nak hendak, Tuhan bagi dekat kita. Tuhan mau balik. Tuhan mau, dia tak mau duit, tapi Tuhan mau kita taat perintah dia. Apa yang dia suruh, buat. Apa yang dia larang, jangan teringin nak buat. Ini yang Tuhan suruh. Firman Allah, baldatun thayyibah. Ini adalah negeri yang baik. Negeri Sabak yang Allah bagi kepada mereka ni, negeri ni Tuhan kata baldatun thayyibatun. Baldatun thayyibah, ini negeri baik, tiada padanya azab. Tuhan pelihara negeri Sabak ni kerana kebun dia banyak, kerana buah-buahan dia yang bermacam-macam jenis, kerana bumi yang subur dan sebagainya. Tuhan pelihara pula lagi bumi subur ni, tak ada agas, tak ada menatang, tak ada serangga yang boleh merosakkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan dia. Dan tiada lalat, lalat pun tak boleh hidup dalam negeri itu. Dan tiada kutu anjing, dan tiada kalajengking, dan tiada lipan, dan tiada ular. Pendek kata, menatang yang boleh bawa mudarat tak ada dalam negeri kita. Ini anugerah Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Tuhan bagi negeri subur. Kalau dia bagi sekali dengan makhluk rosak ni lingkup. Tuhan bagi negeri subur, sekali dengan Tuhan jaga negeri itu, tak ada menatang boleh diperosak kesuburan. Tuhan bagi serangga perosak tak ada, segala benda yang boleh bawa mudarat, lipan, kalajengking, ulang, semua tak ada. Tuhan pelihara negeri itu daripada gangguan menatang-menatang.
Lalu orang dagang yang ada tomah di kainnya, mati tomah itu. Kalau ada outsider, orang luar main masuk dalam negeri Sabah ni, orang tu bawa tomah, bawa hama, bawa menatang yang tak elok daripada negeri dia. Dia langkah masuk aja dalam negeri Sabah, mati menatang yang lekat di badan dia, di pakaian dia. Demikian Allah pelihara negeri Sabah sampai begitu sekali. Mana istimewa? Istimewa Tuhan bagi dekat mereka ni kerana baik angin di negeri Sabah itu. Angin dia tu menatang tak elok masuk adik. Tuhan pelihara negeri itu sampai begitu sekali. Wa Rabbun Ghafur. Firman Tuhan dia kata, dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang amat mengampuni. Maka disuruh Allah kepada mereka itu 13 nabi, menyeru mereka itu kepada iman dengan Allah dan kepada tauhidnya. Maka dusta mereka itu. Macam tu punya banyak benda Tuhan bagi, Tuhan minta mereka beriman aja dengan Tuhan. Mengaku kata Allah aja Tuhan, tak ada Tuhan lain. Yang tu aja Tuhan minta. Mereka tak mau nak penuhi permintaan Tuhan. Mereka mendustakan nabi-nabi dan rasul yang Tuhan hantar pergi dekat mereka. Firman Allah, fa'a'radu, maka berpaling mereka itu daripada syukur Allah dan kufur mereka itu dengan segala rasulnya. Tuhan pun mereka tak mau sembah, mereka tetap nak sembah matahari. Nabi-nabi dan rasul Tuhan hantar mai pun mereka tolak di ke tepi. Mereka nak ikut tok nenek mereka yang memang dah sesat tu. Itu yang mereka nak ikut. Firman Allah, fa'arsalna alaihim sailal 'arim, maka kami, yakni Allah, suruh atas mereka itu akan ayak bah. Bencana alam adalah amaran Tuhan. Dan tak apa daripada kita kata apa juga bencana alam hak jadi ini adalah satu fenomena alam. Tak boleh kata macam tu. Sebarang bentuk bencana yang berlaku adalah amaran Tuhan. Yang ni kita nak kena pegang. Sebarang bentuk bencana yang jadi. Tuan-tuan baca Quran. Baca Quran daripada juzuk 1 sampai juzuk 30. Tuan-tuan baca Quran, kalau cerita banjir, kalau cerita ribut, kalau cerita kilat, guruh petir, kalau tuan-tuan baca cerita ni tak ada lain melainkan balasan Tuhan kepada orang yang ingkar dia. Tak ada ayat dalam Quran yang cerita pasal ribut, pasal banjir, pasal apa ni sebagai fenomena alam. Tak ada. Ayat mesti cerita kata ini balasan Tuhan kepada orang yang bantah dia. Maka apa yang duk jadi hari ini pun sama. Kerana bantah, kerana engkar, kerana sombong, kerana takabur kita dengan Allah, maka Allah wa'mai benda-benda ni. Kerana Tuhan kata A, kita kata B. Kerana Tuhan kata putih, kita kata hitam. Kerana Tuhan kata halal, kita kata haram. Kerana ni Tuhan bawa main benda ni semua. Selagi mana kita tak boleh nak lepas diri kita daripada bantah Tuhan, maka selagi itulah akan bersusun main bala yang tidak henti-henti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kaum Sabah Tuhan bagi kemakmuran, Tuhan bagi keamanan, Tuhan bagi kesentosaan, Tuhan bagi semua dekat mereka. Mereka bantah Tuhan. Kerana bantah itu Allah datangkan ayat bah. Ayat bah ni berpunca daripada empangan yang mereka sendiri bina. Allah pecahkan empangan itu dan berlaku banjir dan menenggelamkan dua-dua kebun yang kata ada di kiri dan di kanan negeri mereka tadi. Maka menghapus padang mereka itu dan binasa segala pokok tanaman mereka itu. Jahannam habis bila mai bala Tuhan limpuh habis. Tuan-tuan tengok bila tsunami mai apa jadi kepada Aceh. Tuan-tuan tengok apabila ribut mai apa jadi dekat Amerika. Lepas satu negeri, lepas satu negeri, dia duk ambil teropong negeri lain. Orang tu buat salah, orang ni urus negara tak betul, orang ni tak amal demokrasi, dia nak jadi polis, dia nak jadi hakim, dia nak hukum orang. Tuhan hantar main ribut 2 kali, tenggelam puncak, tak boleh buat apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kata Qatadah itu nama ulama tafsir. Kata Qatadah adalah bumi Sabah itu berimpun ayak bah padanya daripada celah-celah bukit. Ayak bah yang mai kat mereka tu ayak bah yang benar-benarnya daripada empangan yang ditakung ayam di antara bukit-bukit. Bukit tu ada keliling tu, mereka pergi buat binaan di antara-antara bukit. Di celah-celah bukit tu mereka buat binaan. Maka akhirnya dia jadi satu takungan. Ayam tu mereka duk takung. Mereka duk takung. Dia jadi satu empangan. Dia panggil empangan Ma'rif. Empangan tu Tuhan bagi pecah.
Empangan tu Tuhan bagi pecah. Kalau orang hari ni dia kata tak kena mengenal dengan Tuhan, dia kata benda tu pecah pasal sebab-sebab teknikal, orang hari ni akan tafsir macam tu. Empangan pecah ni tak nak kena mengenal dengan bala Tuhan. Dia kata empangan pecah ni atas sebab-sebab teknikal. Ada satu engineer makan gaji buta, dia tak dijaga empangan ni, pasal tu empangan ni pecah. Orang hari ni akan kata lagu tu. Tapi masa berlaku kepada kaum Sabah, empangan yang mereka bina pecah, siapa kita nak kata salah dalam hal ni? Kita baca tentang apa dia kata. Maka kata dah, ayat Allah ni punca daripada takungan empangan di celah-celah bukit. Maka ditutup mereka itu, diperbuat 3 tingkat pintu air. Bukit-bukit tu dia buat kepung, buat bagi jadi dinding, jadi empangan air tu takung dalam tu. Empangan tu pula dia buat 3 pintu air. Bila air tinggi betul, dia buka pintu nombor 1, air turun main. Bila air kurang sikit, dia buka pintu nombor 2. Bila air kurang lagi, dia buka pintu nombor 3. Empangan yang dibina oleh kaum Sabah ni, dia ada 3 pintu air. Maka dilepas masuk di dalam bumi kadar cukup air untuk tanam-tanaman. Mereka pun pandai. Dari segi apa? Dari irrigation. Dari segi pengairan ni mereka pandai. Mereka buka satu, ikut keperluan air banyak mana, banyak tu saja yang dilepas turun mai kepada tanam-tanaman. Maka mula lepas tingkat yang mula, kemudian buka tingkat yang kedua, kemudian sampai kepada pintu air yang ketiga. Maka tak kala dusta mereka itu akan rasul, maka disuruh Allah Subhanahu wa taala tikus merah korek batas air pintu air itu, maka jadi tenggelam bumi dan kebun dan segala harta benda mereka itu semuanya binasa. Tuhan hantar tentera dia tikus saja. Tikus dia rebuk, start daripada sikit lubang yang jadi, dia pecah, dia opan air daripada satu empangan. Allah Subhanahu wa taala nak binasakan satu-satu kaum, memadai Tuhan pakai tikus dekor. Tuan-tuan tengok macam mana Namrud mati. Tengok nyamuk aja Tuhan hantar mati satu raja yang begitu zalim di atas muka bumi. Mati. Satu raja yang mesti bertanggungjawab ke atas kezaliman yang dia buat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia ambil Nabi Ibrahim dilempar dalam api. Kesudahan dia mati dengan nyamuk seekor. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, binasa satu raja besar yang mempunyai kuasa besar dengan seekor nyamuk yang kecil yang Allah hantar untuk menjadi sebab kepada kebinasaan dia. Firman Allah, wa baddalnahum bi jannatayhim, dan kami ganti akan mereka itu dengan 2 kebun mereka itu yang binasa dengan ayam buah itu, jannataini zawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Yang ni Tuhan gantikan kebun hak elok tadi ni, kebun hak kata pokok buah-buahan yang teduh orang boleh duduk semua tu, ayam buah main lingkup semua kebun tu, Tuhan ganti juga dengan 2 kebun dekat mereka. Apa dia 2 kebun yang Tuhan ganti ni? Iaitu 2 kebun yang mempunyai buah yang baik dan kayu asal, pokok mu, dan satu daripada pokok sidrin yang sedikit buahnya kelak. Daripada ada 2 kebun yang buah-buah cukup lazat, cukup manis, cukup sedap dengan pokok yang rimbun teduh ni, Tuhan buat main banjir, lingkup habis semua tu, Tuhan ganti balik dengan 2 kebun juga. Tapi kebun yang buah dia baik tak boleh makan saja Tuhan dibuat bagi jadi macam tu. Firman Allah, zalika jazainahum bima kafaru. Bermula yang demikian itu, yang ini tukar daripada kebun elok kepada kebun buah baik ni, kami balas kepada mereka dengan sebab kufur mereka itu dengan Allah dan dengan Rasulnya. Tuan-tuan, saya lagi sekali nak mengingatkan diri saya dan tuan-tuan semua, kita duk baca ayat Quran. Kita dah tengok dah macam mana Allah cerita dalam Quran cara Allah menangani orang yang lawan dia. Kita duk baca ni ayat Quran daripada surah Sabah. Kok kalau baca hadis, ada orang kata hadis sahih ke hadis dhaif, ada orang boleh kata begitu. Yang ni ayat Quran. Allah cerita balik dekat kita. Ayat ni turun dekat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad baca dekat kita ayat ni, nak bagi kita tahu bagaimana cara Allah menangani orang-orang yang derhaka dia. Allah menangani orang-orang yang derhaka dia ni dengan Allah memusnahkan mereka. Dengan menggunakan tekoh menatang kecil. Dia rembuk satu empangan, lingkup segala kemakmuran, segala
kesuburan tanah, segala nikmat, pokok-pokok, buah-buahan dan sebagainya, sekelip mata lingkup Tuhan ganti balik dengan pokok yang buah dia tak boleh makan. Maknanya apa tuan-tuan? Hari ini kita duk kecah apa pun atas dunia ni, nikmat keamanan, nikmat kemakmuran, nikmat kemewahan, nikmat apapun, kalau kita derhaka Allah, sekali mata Tuhan boleh tarik benda ni. Dan Tuhan buat mai kesengsaraan dekat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wa hal nujazi illa al-kafur. Tiada kami balas dengan setengah azab itu melainkan segala kafir-kafir. Tuhan kata aku tak pernah balas macam ni kepada orang beriman. Tapi aku buat pembalasan yang macam ni, Tuhan kata dekat siapa? Illal kafur. Hanya kepada orang kafir saja aku akan balas mereka macam ni. Adapun orang mukmin, maka sembahyang mereka itu mengkifarah barang yang di antara. Tapi orang yang beriman, orang Islam, orang yang beriman, orang yang semayang, Tuhan kata kalau mereka buat dosa sikit sebanyak, mereka semayang, tiap-tiap titik ayat semayang yang mereka ambil itu, Allah gugurkan dosa-dosa kecil mereka. Tiap-tiap kali mereka habis semayang fardu, mereka nak tunggu semayang fardu pula. Time mereka tunggu tu, time Allah mengkifaratkan dosa mereka. Tuan, ini hadis sahih. Di antara satu semayang dengan satu semayang fardu itu tempoh Allah mengkifaratkan dosa. Tuan-tuan mai tadi semayang sunat tahiyat masjid 2 rakaat, tuan-tuan semayang maghrib berjemaah. Tuan-tuan duduk bersila kebas kaki dalam masjid ni sementara nak habis kuliah, nak masuk waktu Isya. Kita duduk tunggu nak semayang fardu Isya tadi. Duduk tuan-tuan ni selain daripada satu pahala i'tikaf, yang kedua kita mendapat janji daripada Allah. Janji Allah nak mengkifaratkan dosa-dosa kecil kita. Tak rugi tu kan? Orang yang tak main rugi. Orang yang main masjid duk tunggu daripada semayang fardu ni dengan semayang fardu sat lagi, di antara dua semayang ni, dia kata di sini, maka sembahyang itu mengkifarahkan barang yang antara dua semayang fardu ni, tempoh masa itu Allah mengkifarahkan dosa-dosa kecil kita. Adapun dosa besar memerlukan kita bertaubat dengan taubat nasuha untuk dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahirah. Maksudnya, dan kami jadi di antara mereka itu, yakni negeri Sabak di Yaman dan antara negeri Syam. Ini yang kata kawasan yang dikuasai oleh kaum Sabak ni antara Yaman dan Syam. Kami jadikan di antara Yaman dan Syam ini kampung yang kami berkati padanya dengan banyak ayam dan banyak pokok kayu yang menjadi tempat pergi mereka itu ketika itu. Beberapa kampung yang zahir berhubung-hubung daripada Yaman sampai ke Syam. Daripada Yaman nak pergi ke Syam, ke kawasan Syria lah ni. Daripada Yaman nak pergi ke Syria tu, Tuhan jadikan kampung ni bersambung-sambung. Sehingga kan orang Yaman, kalau sekiranya dia nak pergi ke Syam, dia nak pergi ke Syria, dia berjalan nak pergi tu dia tak berasa perjalanan tu jauh. Pasal apa? Pasal kampung bersambung-sambung. Tuan-tuan, macam ni kita kata. Kita duduk di sini, di kepala batas ni, kita nak pergi Kuala Lumpur. Sebelum ada lebuh raya dulu ni. Berasa berapa punya jauh nak pergi Kuala Lumpur. Berasa berapa punya jauh nak pergi Kuala Lumpur. Hari ni ada lebuh raya, kita nak pergi Kuala Lumpur daripada sini, kita tak berasa jauh sangat. Pasal apa? Pasal perjalanan nak pergi itu dia ada R&R banyak jalan. Gamma berasa lagu mengantuk, berhenti kopi panas dulu. Gamma berasa lagu macam nak buang ayam, singgah pergi pancung tu dia. Benerai tu ada pancung masuk dengan bersih dan semua tu ada. Kemudahan yang ada ni menyebabkan perjalanan kita nak pergi jauh tu berasa tak jauh. Demikian Allah menjadikan negeri Sabak ni di antara Yaman nak pergi ke Syam ni perjalanan jauh. Tapi oleh kerana Allah jadikan kampung dia bersambung-sambung, maka orang Yaman nak pergi ke Syam dia tak berasa jauh. Sebab dia duk jumpa kampung, dia boleh berhenti rehat. Sepanjang jalan tu dia tak rasa perjalanan itu jauh. Ini lagi salah satu nikmat yang Allah bagi kepada penduduk negeri Sabak, dia kata. Yang ni kampung dia berhubung-hubung daripada Yaman sampai ke Syam. 4,700 kampung yang berhubung-hubung.
dia kampung daripada Yaman ke Syam. Pada zaman tu Tuhan bagi ada 4,700 buah kampung perjalanan Nabi itu. Maka kelihatan satu daripada satu kampung dengan satu kampung. Aku nampak hang nampak aku. Punya dekatnya kampung-kampung ni. Wa qaddarna fiha sayr. Maka kami kadarkan padanya akan perjalanan daripada satu tempat kepada satu tempat ataupun satu kampung, tiada jauh dan tiada dekat. Sekira-kira berjalan pagi hingga ke petang sampai satu perhentian. Demikianlah petang. Maka pagi sampai satu perhentian, tiada berhajat membawa makanan. Nak pi daripada negeri Yaman, nak pi ke Syam tu pagi bertolak, petang sampai satu kampung. Jadi cerita dah sampai kampung, boleh ambil bekalan, makanan, air, semua dia ada di situ. Jadi tak berasa perjalanan jauh dan tak payah bawa bekal telur rebus banyak-banyak. Dulu kalau nak pergi Kuala Lumpur, rebus telur ni tak tahu nak apa. Dan rebus telur dengan bihun goreng, tak ada pun mi goreng. Nu nak lalu dengan sungai siput, dengan sungai apa, nu nak sampai Kuala Lumpur tu. Zaman tu dua saja, kemudahan nak ada, kereta api kelas 3, KTM naik kelas 3, jaket bangku tak ada nombor, naik sampai dulu dia dapat tempat, sampai kendian duduk atas tangga dulu. Ataupun tumpang lori utusan Malaysia. Nak pergi Kuala Lumpur, tumpang lori utusan Malaysia, tidur di belakang lori utusan, sedang sampai Kuala Lumpur. Hari ni tuan-tuan, cerita nak pergi Kuala Lumpur, habis kuliah ni semayang Isya boleh pergi Kuala Lumpur ni. Boleh pergi Kuala Lumpur ni, subuh esok balik mayang pada atas balik. Perjalanan itu dia jadi macam tu. Demikian Allah pernah jadikan rasa dekat perjalanan yang jauh ni kepada penduduk Sabah dulu. Dia pernah rasa apa yang kita rasa hari ini. Firman Allah, siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Firman Allah, berjalanlah oleh kamu padanya beberapa hari dan beberapa malam hal keadaan aman. Tuhan kata dekat penduduk Sabah ni, hampa bertolak daripada Yaman, hampa nak pergi ke Syam, hampa bertolak lah. Hampa nak bertolak pagi pun boleh, hampa nak bertolak petang pun boleh, hampa nak bertolak malam pun boleh. Perjalanan hampa tentu aman. Tiada ketakutan sama ada malam ataupun siang. Faqalu Rabbana, tu bukan Wabbana. Waw tu ganti dengan Rabb. Dia salah cetak tu. Faqalu Rabbana ba'id baina asfarina. Maka kata mereka itu, yakni kapiak-kapiak negeri Sabah ni, mereka kata, hai Tuhan kami, jauhkan antara perjalanan kami kepada negeri Syam itu, yakni antara satu kampung kepada satu kampung itu. Cuba tengok, tak pasal-pasal. Tuhan bagi dekat mereka tu elok. Daripada Syam nak pergi ke Yaman, Tuhan bagi kampung ada 4,700 buah kampung. Daripada satu kampung ke satu kampung, satu kampung ke satu kampung tu perjalanan tak rasa jauh. Boleh duduk singgah, ambil bekal, ambil apa, elok dah. Dia pasti minta dekat Tuhan, tak ada ubat lagu ni, buat bagi kami rasa jauh. Terketik tang mana? Kalau ada elok ni, tak tahu nak hargai, tak tahu nak syukuri, dia minta hati elok dekat Tuhan. Hak elok Tuhan bagi ni, tak mau. Nak hati elok daripada Tuhan. Maka dia minta dekat Tuhan dalam ayat ni. Faqalu, dia kata dan berkata penduduk-penduduk Sabah yang kafir ni, Rabbana, dia berkata, wahai Tuhan kami, ba'id baina asfarina. Dia berkata, tolong bagi jauh perjalanan kami ke negeri Syam ni. Yang ni antara satu kampung ke satu kampung tu biar bagi jauh. Hak orang bagi elok atau tak mau? Dia mau hak tak elok. Ni yang kata manusia bantah ni. Yang ni benci mereka itu kampung dekat-dekat. Maka diminta antara satu kampung dengan satu kampung tu biar bagi jauh. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia jelaskan sebab. Pasal apa penduduk Sabah minta supaya bagi jadi jauh? Pasal apa? Pasal mereka nak diuntung dalam meniaga. Supaya bila perjalanan jauh tu mereka boleh pergi pacak kedai tengah jalan. Supaya dengan itu mereka boleh meniaga dan mereka boleh memonopoli perniagaan sepanjang perjalanan daripada Yaman ke negeri Syam. Tujuan mereka tu, tujuan mereka ni kepentingan diri. Mereka nak menjaga mereka untung. Lah ni kampung dekat-dekat. Kalau pergi menjaga orang tak beli, orang boleh duduk tinggal di kampung, duduk ambil ayam, duduk ambil pakai di kampung. Jadi biar jauh tak apa, kot tengah jalan mereka nak menjaga. Supaya mereka boleh memonopoli perniagaan di sepanjang perjalanan daripada Yaman ke Syam itu. Ini cerita di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia kata macam tu. Firman Allah, wa zalamu anfusahum.
Dan zalim mereka itu akan diri mereka itu dengan kufur itu. Tuhan kata zalim mereka ni. Hak aku bagi elok mereka tak mau, mereka minta kata elok. Ini orang zalim, Tuhan kata. Hak aku bagi elok ni patut mereka syukur, terima kasih apa yang aku bagi. Terima kasih tak minta nak bagi jadi tak elok. Yang ni zalim mereka ni. Firman Allah, faja'alnakum ahadith. Maka kami jadikan akan mereka itu, cerita kaum Sabah ni menjadi cerita bagi orang yang kemudian daripada mereka, supaya mengambil ingatan dan iktibar. Balas orang yang kufur agama dan kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kebodohan kaum Sabah ni menjadi iktibar kepada kita di kemudian hari. Tuhan jadikan benda ni pengajaran kepada kita semua. Pengajaran apa tuan-tuan? Pengajaran supaya kita mesti menghargai nikmat yang Tuhan bagi kat kita. Apa Tuhan tak bagi kat kita lagi? Kita ni, apa Tuhan tak bagi kat kita? Makan minum cukup. Makan minum cukup tuan. Kita nak makan apa, kita nak minum apa ada. Cuma banyak dengan sikit saja. Tapi makan minum cukup. Tuhan bagi dekat kita rumah tempat berteduh. Tak ada rumah sendiri, ada rumah sewa. Tak ada daripada kalangan kita hamil masjid malam ni duduk luar parit, duduk luar titi, duduk tepi parit. Tak ada. Semua ada rumah. Tak rumah sendiri, ada rumah sewa. Apa Tuhan tak bagi kat kita? Sehat tubuh badan. Tak sehat kita tak main malam ni. Kita main malam ni pasal apa? Pasal kita sehat. Sedangkan berapa juta orang manusia dalam dunia ni lari sakit. Berapa juta orang manusia lah ni yang sakit ni macam-macam, kena kanser, sakit jantung, kenciman ni, buah pinggang, lumpuh, sakit kulit, tak tahu 1001 macam penyakit tu ada dekat manusia dalam dunia ni. Dalam ramai-ramai manusia, Tuhan bagi kita sehat. Ini nikmat besar yang Allah bagi dekat kita. Negeri aman. Tepi kita aja, selatan saya aja, apa jadi lagi? Sampai habis. Tok Imam pun angkat sekali, ustaz pun angkat sekali, semua bukan tangkap bulan dia tak. Hilang. Nak kata mati tak jumpa mayat, nak kata dah tanam tak jumpa kubur, nak kata hidup tak jumpa orang. Negeri tak aman. Apa jadi kepada orang Islam di akhirat? Apa jadi kepada orang Islam seluruh dunia? Apa jadi dekat mereka? Sedangkan Allah bagi dekat kita aman damai, tenang tenteram. Macam-macam dalam dunia hari ini, peperangan, kekacauan, huru-hara, tumpah darah, bergaduh sesama bangsa, bergaduh lain-lain bangsa, bergaduh lain-lain agama. 1001 macam kekacauan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bagi dia anggarkan ada 500 juta orang dalam dunia ni yang tengah duk merana akibat peperangan. 500 juta orang yang sedang merana akibat perang. Allah bagi dekat kita nikmat kebebasan, bebas tuan-tuan. Nak keluar mai kuliah ni daripada Tanjung, boleh mai daripada Parit Buntang, boleh mai daripada Alor Syah, boleh mai. Nikmat kebebasan Allah bagi dekat kita. Kita nak bergerak dengan keluarga kita ke mana? Malam ni teringat nak pergi Kuala Lumpur, pergi. Tak ada siapa kacau kita. Malam ni teringat nak pergi Johor Bahru, pergi. Tak siapa kacau kita. Dalam dunia hari ni, berapa ramai orang yang anak dia duk membesar pun dia tak boleh tengok. Anak duk membesar dia tak boleh tengok. Pasal apa? Pasal dia tak boleh duduk di negeri dia. Dia susah, dia miskin. Dia terpaksa merantau ke negeri lain, cari rezeki, duit hantar balik untuk bela anak dia. Entah ni mama ada kerja kedai di kandang ni. Anak baru beranak main, umur baru 2 minggu, baru 9 umur, dia mati ni, dia baru main kerja. 5 tahun duk kerja di kedai tu, 5 tahun duk kerja, tak tengok, mata tak tengok anak membesar. Pasal apa? Pasal kalau dia tumbuh di negeri dia, nak bagi makan anak pun tak ada duit. Rumah lantai tanah liat, bumbung jerami padi. Satu kampung tu kalau orang ada motor, itu orang paling kaya dalam kampung ni. Dia sanggup korban benda ni. Pasal apa? Pasal nak cari duit, nak kirim balik, nak bela anak bini di kampung. Kita tak macam tu. Berapa punya nikmat Allah bagi kat kita hari ni. Sebahagian orang tak boleh pegang kepala anak pun tak boleh pegang. Dia tinggal negeri dia main kerja ni, waktu tu bini duk mengandung lagi, tak beranak lagi. Bini beranak, anak duk membesar, dia tak tengok. Dia balik-balik anak dah umur 5 tahun, anak tak kenal dia.
Yang tadi anak umur sebulan dia tinggal dan juga tengok muka anak. Yang ni tak dan, bini duduk mengandung tu dia main. Dia balik dia anak umur 5 tahun. Anak pun tak kenal dia. Kita hari ni anak membentang depan mata kita. Kita tak jaga dia. Kita tak mensyukuri nikmat anak yang Allah bagi kat kita. Kita biar dia. Dia nak taruh jambui ke, dia nak pakai rantai ke, dia nak apa ke, depan mata kita. Kita biar anak kita jadi macam tu. Takkah kita orang lebih nak sama dengan kaum Sabah yang tak hati bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi dekat mereka? Kerana tak tahu nak syukur nikmat Allah ni, Allah Subhanahu wa taala cukup marah. Firman Allah, wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, dan kami yakni Allah koyak akan mereka itu, akan tiap-tiap koyak, maka berpecah belah mereka ini serata-rata negeri. Maka setengah pindah ke Madinah, setengah pindah ke Syam, setengah pergi ke Amman, setengah pergi ke Pahamah dan sebagainya. Kerana mereka tak tahu nak syukur nikmat. Allah kata dalam ayat ni, wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, kami koyak-koyakkan mereka yang tak hati nak bersyukur nikmat ni. Maksudnya apa? Tuhan bagi bercerai-berai habis mereka ni. Mak lepas ke mana, ayah lepas ke mana, anak terpelantin di ke mana, Allah buat bagi mereka bercamuk macam tu. Mak pun tak jumpa anak pun tak jumpa pak, dia jadi bercamuk lagu tu. Seorang lepas negeri ni, seorang lepas negeri ni. Pasal apa Tuhan buat macam ni kepada penduduk Sabah ni? Semata-mata kerana tak syukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi dekat mereka. Habis melimpuk, pecah-pecah habis, tak tahu ke mana pergi. Hang berselerak ke sana, aku berselerak ke sini. Dia asyik sampai hari ni, tuan-tuan. Walaupun mereka dah buat dan Masjid Baitur Rahman, mereka buat pergi elok balik, rumput pun dah naik hijau balik dan sebagainya. Sampai hari ni ada orang yang duk cari anak dia lagi. Sampai hari ni. Ni sampai hari ni. Mak tak boleh tidur malam, gaya nak pejam mata, dia mimpi anak kecil duk lari mai kat dia, bangkit lagu nak cari anak dia, tengok gelap lah, rumah tak ada apa. Pasal apa? Dia jadi benda tu dalam hidup dia jadi fobia. Dia tak boleh nak lupa tu tsunami yang mai kelip mata memisahkan dia dengan anak dia. Mayat anak tak jumpa. Nak terima hakikat kata anak mati sangat pahit bagi dia. Dia nak terima hakikat kata anak dia dah mati ni pahit bagi dia. Pasal apa? Pasal dia kata aku tak jumpa mayat dia, aku percaya dia masih hidup. Duk cari, hidup dalam tercari-cari. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memisahkan di antara mak dengan anak semata-mata kerana bala bencana yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, inna fi zalika laayatin likulli sabarin syakur. Bahwasanya pada yang demikian itu, orang yang tidak ikut Rasul dan kufur pada agama dan kufur kepada nikmat itu, beberapa bandingan bagi segala orang yang tabah daripada maksiat Allah dan Rasulnya. Demikianlah Tuhan kata iktibar yang semua manusia kena ambil ingat. Syukur apa yang Tuhan bagi dekat kita. Syukur ni maksud dia apa? Bukan sebut Alhamdulillah saja. Syukur maksudnya jangan buat benda yang Tuhan larang, buat benda yang Tuhan suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, walaqad saddaqa alaihim iblis dhanna fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Dan sungguh betul atas mereka itu oleh iblis akan zannya. Bila jadi benda-benda macam ni, dia jadi berasa macam betul rupanya. Tak kita duk fikir selama ni. Akhirnya apa yang iblis main nak kelabur mereka tu, mereka tertipu dengan apa yang iblis main kat mereka ni. Maka mereka itulah ikut akan tipu daya iblis itu. Maka ikut mereka itu akan iblis. Melainkan satu firqah daripada orang yang mukmin, maka tiada ikut mereka itu akan seruan iblis itu. Orang yang menjadi lupa Tuhan, tak syukur nikmat ni, orang yang tertipu dengan iblis. Dia pun membetulkan apa yang iblis kata. Iblis kata apa pasal pula nak kena tidur ikut Sulaiman ni, tak ada pasal. Kita hadut ikut selama ni betul ya dah. Lah pasal apa pula Allah nak pergi tinggal kat tu, nak pergi ikut Sulaiman? Awak tu nenek kita duk buat selama ni tak betul. Awak dia ni seorang betul. Macam ni dia duk main. Bila masuk dalam kepala dia, dia pun fikir-fikir betul juga. Takkan habis semua tok nenek kita tak betul. Takkan dia ni seorang betul. Maka dia tak mau ikut Sulaiman. Dia pun memilih untuk ikut tok nenek dia. Dia pun membetulkan apa yang iblis kata. Dengan kerana tu sampai masa Tuhan binasakan dia. Firman Allah, wa ma kana lahu alaihim min sultan.
dan tiada ada baginya, yakni bagi iblis itu, atas mereka itu, yakni atas orang mukmin itu, daripada kekerasan. Tuhan kata kalau kita betul mukmin kepada Allah, iblis tak boleh berdaya kita. Kalau kita betul-betul stick, berpegang, melekat dengan Islam, iblis tak boleh buat apa bagi kita. Hanya kekerasan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Yang boleh paksa kita buat apa-apa ni Allah saja. Lain daripada Allah tak boleh nak paksa kita. Kalau kita buat bukan kerana paksaan dia, tapi kerana kita suka hati nak ikut iblis, maka kerana tu kita pergi jadi silap. Baik. Kata firman Allah Subhanahu wa ta'ala, illa lina'lama man yu'minu bil akhirah mimman huwa minha fi syak. Melainkan kerana kami, yakni kerana Allah, ketahui mereka yang beriman dengan akhirat, bangkit kemudian daripada mati itu sebenar. Daripada mereka itu yang ada ia pada syak, pada hidup semula dengan roh dan dengan jasad, maka dapat balasan kafir dengan neraka dan dapat balasan mukmin dengan syurga. Tuhan buat benda ni semua apa dia? Tujuan supaya Allah boleh kenal siapa beriman dan siapa yang kufur dengan Allah. Buat macam ni boleh tak? Bagi nikmat nak tengok siapa beriman dia akan bersyukur. Siapa yang terima nikmat kufur Allah, Tuhan tahu ini jenis kufur. Orang yang bersyukur ini jenis syukur. Apapun Tuhan bagi kat kita dalam dunia ni ujian. Apapun. Allah bagi kita sihat, ujian. Ujian, kita sihat ni ujian. Dia nak tengok kita nak guna kesihatan ni untuk apa. Allah bagi kita senang, ujian. Dia nak tengok kesenangan yang dia bagi kat kita ni, kita boleh lupa kat dia ke tak kan? Allah bagi dekat kita anak pinak, ujian. Allah nak tengok anak pinak ni, kita nak buat dia bagi jadi macam mana. Kita nak channel dia, kita nak bagi dia pergi aliran yang beriman kepada Allah ke, ataupun kita nak channel dia bagi jadi rosak kan. Anak ni ujian kepada kita. Maka Allah bila dia bagi benda-benda ni semua, Allah boleh tahu kita lulus ataupun gagal ujian dia. Semua Tuhan bagi kat kita. Tuhan bagi pangkat, Tuhan bagi kuasa, Tuhan bagi apa pun kat kita, ujian dekat kita. Nak tengok kita guna betul ke, kita salah guna ke apa yang Tuhan bagi kat kita. Firman Allah, wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Dan bermula Tuhan engkau wahai Muhammad atas tiap-tiap sesuatu itu amat mengintai-intai. Dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita ni atas tiap sesuatu hafiz. Dia sentiasa mengintai-intai. Dia duk tengok kita buat apa pun, tiap-tiap saat, tiap-tiap waktu, tiap-tiap ketika, tiap-tiap masa. Allah Subhanahu wa ta'ala duk tengok aja kita buat apa. Tak ada satu masa pun yang Tuhan lalih daripada melihat kita. Tak ada satu masa pun yang Tuhan terlelap daripada nak perhati kita. Tak ada satu masa pun yang Tuhan terlalai daripada nak tengok kita. Tidak ada masa yang Allah Subhanahu wa ta'ala terlepas pandang kita. Sebaliknya Allah ni wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Dan Tuhan kamu tu atas tiap-tiap sesuatu amat mengintai-intai. Dia kata Tuhan terus tengok aja kita ni. Tiada raib daripada Allah suatu perbuatan makhluknya pun, dan tidak akan terlepas semua perkataan dan niat dalam hati mereka itu. Tak ada satu benda yang kita teringat Tuhan datang. Apatah lagi yang kita buat. Teringat dalam hati ni Tuhan tahu. Niat kita apa? Dalam hati kita ni niat kita apa? Tuhan tahu. Tidak ada satu benda pun dia kata yang gaib, yang terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni yang dikatakan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala luas dia macam mana. Contoh report yang berikutnya nak main bila Tuhan dah. Hak main dah. Hak nak main ni bila, pukul berapa, negeri mana, nak mati berapa orang, semua Tuhan tahu dah. Report tu nak main cara angin beras ke, dia nak main cara puting beliung pucing-pucing ke, dia nak main ni budak nak selamat orang tua nak mati ke, budak nak mati orang tua nak hidup ke, semua Tuhan tahu dah. Belum benda tu jadi Tuhan dah tahu dah. Demikian yang dikatakan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, qul ud'ul ladzi naz'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarrah fis samawati wala fil ardh. Kata olehmu ya Muhammad bagi kafir-kafir yang sembah doktor ni,
serulah oleh kamu akan segala mereka yang kamu dakwa kata mereka Tuhan daripada lain Allah. Tuhan suruh Nabi Muhammad di challenge puak-puak yang sembah tokong, sembah matahari, sembah macam-macam ni. Allah suruh Nabi Muhammad di challenge mereka ni, dikata dekat mereka, lah ni tolonglah hampa panggil Tuhan-Tuhan hampa duk sembah ni, dipanggil. Yang tiada milik mereka itu setimbang berat tembun halus pun pada dalam 7 petala langit dan tiada pada dalam bumi. Yang mana tokong, asnam, apa yang mereka sembah ni, apa pun tak boleh buat. Apa yang ada di 7 lapis langit di atas ni, tokong tak boleh buat apa. Nak pergi turun titik air hujan pun tokong tak boleh buat. Tuhan kata dalam Quran. Apa yang ada dalam bumi ni, tokong tak boleh buat. Dia tak boleh nak abang kat bumi pecah bagi keluar air. Tak boleh. Dia tak boleh buat apa. Supaya menolong melepas kamu daripada neraka. Esok, bila mereka ni masuk neraka esok, panggil semua asnam, semua tokong yang mereka sembah ni, panggil, suruh mai tolong lepas hampa keluar daripada neraka. Panggil. Boleh tak boleh tokong tolong hampa pada masa itu. Dia kata. Firman Allah, wa ma lakum fihima min syirk. Dan tiada bagi mereka itu pada dalam keduanya, yakni pada dalam langit dan bumi itu, daripada syirik bagi Allah Subhanahu wa taala sekali-kali. Dia nak abang apa? Dia nak kata asnam tak ada sama sekali terlibat di dalam mencipta langit dan bumi. Tokong ni tak terlibat dalam penciptaan langit dan bumi. Firman Allah, wa ma lahu minhum min zahir. Dan tiada baginya daripada mereka itu yang disembah lain Allah itu, daripada yang dapat menolong lepas mereka daripada neraka. Tuhan kata bohong aja. Lain daripada Allah, tak ada siapa boleh selamatkan orang yang masuk neraka bagi keluar. Tak ada. Selain daripada Allah, tak ada siapa pun boleh buat keluar orang yang Tuhan buah dalam neraka, buat keluar. Tak boleh. Melainkan yang boleh buah orang dalam neraka, boleh buat keluar orang daripada neraka, Allah Subhanahu wa taala sahaja. Wala tanfa'u syafa'atu 'indah illa liman azina lah. Dan tiada manfaat syafaat seseorang pada sisi Allah. Maksudnya siapa pun tak boleh tolong siapa-siapa di hari akhirat itu. Mak punya sayang dekat anak, mak tak boleh tolong anak. Ayah punya sayang dekat anak, ayah tak boleh tolong anak. Anak punya sayang dekat mak dekat ayah, anak tak boleh tolong mak dengan ayah dia. Suami punya sayang dekat bini dia, suami tak boleh tolong bini dia. Begitulah sebaliknya, bini begitu kasih dekat laki dia, bini tak boleh tolong laki dia. Tak boleh siapa pun bagi syafaat kepada siapa-siapa di akhirat itu, melainkan bagi mereka yang diizinkan baginya syafaat. Melainkan golongan yang Tuhan tentukan boleh bagi syafaat dekat orang, boleh tolong orang. Mereka ni saja boleh tolong orang. Adalah hadis Allah suruh Nabi SAW bagi tahu. Bagi syafaat tolong orang di hari akhirat ni dia macam-macam. Paling besar yang boleh bagi syafaat tolong orang, Nabi Muhammad SAW. Paling besar. Pada ketika Nabi Adam pun tak boleh tolong, Nabi Nuh pun tak boleh tolong, Nabi Ibrahim pun tak boleh tolong. Hadis sahih, cerita panjang benda ni. Bagaimana manusia di padang mahsyar esok pakai belarak, jom kita cari Nabi Adam, minta pokok Nabi Adam boleh tolong kita. Tolong apa? Tolong segerakan hisab di padang mahsyar. Tak larat dah. Duduk padang mahsyar ni tak larat dah, dengan matahari duduk jengkai atas kepala, dengan ayam peluh, kodok naik daripada paras bukulah ni, paras lutut, pakai paha, sampai paras dada, sampai paras hidung dah ayam peluh ni. Duk cari siapa boleh tolong kita. Bukan tolong nak masuk syurga, tolong nak bagi cepat amalan kita dihisab, supaya cepat kita keluar daripada padang mahsyar. Tak boleh tahan padang mahsyar ni. Maka berlagak ramai-ramai pergi jumpa Nabi Adam. Nabi Adam kata, aku tak boleh tolong. Pasal apa? Nabi Adam kata, aku pun ada kes juga dengan Tuhan. Tuhan pesan dekat aku, wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan hampiri pokok ni. Tapi malangnya aku langgar perintah. Aku tak boleh tolong. Dicari Nabi Nuh, minta Nabi Nuh tolong. Nabi Nuh kata, minta maaf, aku tak boleh tolong hamba. Pasal apa? Pasal aku nak tolong anak dengan bini aku daripada tenggelam dalam air pun aku tak boleh tolong. Macam mana aku nak tolong hamba? Ini hadis sahih. Akhirnya sampai dekat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad terus angkat tangan minta dekat Tuhan. Lepas itu sujud. Bila sujud, Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak.
Wahai Muhammad, angkat kepala hang. Jangan duduk sujud macam ni, angkat kepala. Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, hanglah apa minta, aku akan bagi. Nabi Muhammad kata apa? Ya Allah, tolonglah umat aku ni, lepaslah mereka daripada sengsara mahsyar. Allah lepas sepuak daripada sengsara mahsyar. Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis sahih, dialah satu-satunya orang yang diberikan hak keistimewaan boleh bagi syafaat kepada orang yang Nabi nak bagi syafaat. Maka kerana tu kita atas dunia ni dengan Nabi ni cukup kena jaga. Dengan Nabi ini cukup kena jaga. Sekurang-kurang kita jaga Nabi apa dia? Bila dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat kepada Nabi. Sekurang-kurang kita tunjuk kata kita jaga, kita sayang Nabi. Dalam khutbah jemaah semua orang dilarang bercakap ketika khatib sedang berkhutbah. Tetapi kalau khatib baca hadis, khatib kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, makmum bukan saja boleh kata, bahkan disunatkan kata. Kalau dalam kitab fiqh dia kata apa? Disunatkan berat bila kata tu, supaya orang sebelah yang terlupa nak kata boleh kata tak. Demikian kita kena tunjuk kita sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ganjaran dia apa dia? Ganjaran dia akhirat itu Nabi boleh syafaat kita. Selain daripada Nabi Muhammad SAW, dia ada beberapa golongan lagi. Nabi kata ada golongan dia boleh memberi syafaat kepada puak dia. Ada golongan boleh memberi syafaat kepada keluarga dia, kecil sikit lah. Ada golongan boleh bagi syafaat kepada seorang daripada keluarga dia. Ni kategori orang yang boleh bagi syafaat ni. Ada orang puak dia boleh bagi syafaat, ada orang keluarga dia boleh, ada orang seorang aja dia kena pilih untuk bagi syafaat mengikut kategori masing-masing. Ini yang dia nak cerita di sini. Melainkan mereka yang diizinkan Allah memberi syafaat, orang ni saja boleh bagi syafaat. Di antaranya dia kata ialah segala rasul, segala anbiya, segala awliya, segala ulama, segala sulaha. Sulaha ni orang-orang yang saleh-saleh, dan juga segala syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dia kategori orang yang boleh memberi syafaat ini. Firman Allah, hatta iza fuzzi'a an qulubihim, sehinggalah apabila dibuka duka cita daripada segala hati mereka itu. Yang ni Allah buka rasa cemas, rasa takut tak dapat syafaat ni, Allah buka. Tuan-tuan, ayat ni dia nak cerita apa? Dia nak cerita di padang mahsyar ni semua orang dalam keadaan cemas. Cemas ni, duk tengok pokok. Kalau boleh masa tu nak suruh Nabi nampak kita, nak suruh Nabi tunjuk kita, Nabi kata ni Syamsuri, Allahu Akbar. Nak suruh Nabi tunjuk kita. Cemas mati-mati ni, cemas ni. Siapa yang nak dipilih untuk dapat syafaat ni? Keadaan masing-masing pada masa tu cemas, takut, kuat-kuat tak dapat syafaat. Punya mengharap, masing-masing di padang mahsyar ni punya mengharap supaya orang yang boleh bagi syafaat ni nampak dia, dan supaya dia cepat keluar daripada sengsara mahsyar ini. Maka dia kata dalam ayat ni, hatta iza fuzzi'a an qulubihim, sehinggalah apabila dibuka duka cita, Allah buka cemas ni, Allah buka rasa takut orang-orang ni, takut kuat-kuat tak dapat syafaat ini, Allah buka cemas itu daripada hati mereka itu, yakni dengan beri izin pada syafaat, dapat syafaat tu. Bila dapat tu, satu ketul batu besar tergolek jatuh, lega dah, aku lepas dah daripada tempat sengsara. Tuan-tuan, masa tu tak kenal apa dah. Duk berdiri sebelah mak kita tak kenal dia dah. Pasal apa? Masa tu masing-masing duk fikir diri sendiri nak lepas dah. Pasal kata mahsyar ni cerita hari kiamat ni. Bila jadi ayat kiamat, tiup ayat sangkakala yang pertama, Tuhan sebut dah dalam Quran, hari di mana saudara lari daripada saudara dia. Yasirul mar'u min akhihi, lari saudara daripada saudaranya. Wa ummihi wa abihi, mak tak lari sama-sama sendiri. Jadi kiamat ni tak ada nak ingat dah siapa pun, tak ada nak ingat, dia je nak selamat. Kalau kiamat dah jadi kelam kabut macam tu, tentu boleh bayang di mahsyar macam mana. Bila Nabi cerita dibangkitkan manusia di mahsyar ni, hal keadaan mereka hufatan, urlan, ghullan kama khuliqu. Nabi kata dibangkitkan manusia di padang mahsyar ni, hal keadaan mereka ni tidak berkhatan, tidak berpakaian, tidak berkasut,
kama khuliqu, seperti mana mereka awal-awal dicipta dulu. Beranak keluar daripada perut mak macam mana. Kasut pun tak pakai, baju pun tak pakai, apa tak berkhatan tak apa, macam mana mereka keluar daripada perut mak, macam tu mereka dibangkitkan di padang mahsyar. Bila Nabi kata begitu, Aisyah senyum. Aisyah senyum. Aisyah tanya Nabi, Aisyah kata, ya Rasulullah, maknanya orang boleh tengok aku kan? Dia tu ingat lagu atas dunia, kalau tak pakai apa orang tengok malu. Dia kata, orang boleh tengok aku kan? Nabi kata hari tu tak ada siapa pun nak peduli dekat siapa-siapa. Dia tak peduli dah, tak pakai apa dah, dia tak ada masa dah nak fikir yang tu semua. Dia berfikir nak selamat saja. Hadis itu dia nak menggambarkan dahsyatnya keadaan mahsyar ini. Maka dahsyat inilah menyebabkan semua orang cemas, takut kalau dia terlepas daripada mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, qalu, kata mereka itu setengah kepada setengah dengan kesukaan. Orang yang dapat ni, orang yang dapat syafaat ni, dia cakap sama-sama mereka, madza qala rabbukum. Duk tanya balik kawan yang boleh memberi syafaat ni. Kalau kata syuhada boleh beri syafaat, orang yang duk tunggu syafaat syuhada ni tanya kepada syuhada ni, Tuhan kata apa dekat hangpa? Kalau kata Nabi boleh memberi syafaat ni, orang ramai ada ni tanya Nabi, Tuhan kata apa? Tuhan tak kata ke tolong kami? Duk tanya macam tu. Madza qala rabbukum, apakah yang telah berkata oleh Tuhan kamu? Qalul haq, kata mereka itu, kata orang yang diizin bagi syafaat dekat orang ni, mereka kata Tuhan kata perkataan yang sebenar, iaitu telah izin Allah pada syafaat bagi segala yang mustahak dapat syafaat. Mereka ni beritahu, mereka kata Tuhan baru beritahu, kata aku boleh bagi syafaat kepada puak aku boleh bagi syafaat kepada keluarga aku boleh bagi syafaat kepada seorang daripada kenalan aku. Bila mereka ni habang aja lagu tu, masing-masing mengharapkan syafaat yang kawan tu boleh bagi. Firman Allah, wa huwal aliyyul kabir, dan dialah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar, tak dapat dibandingkan zat dan sifat dan af'al Allah Subhanahu wa taala. Allah ni kita tak boleh banding. Macam mana punya hebatnya Allah yang kita dah baca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh semesta alam. Allah ni dia punya power di hari akhirat itu, Malik Yaumiddin. Dia Malik, dia raja dan dia pemilik hari akhirat. Tuhan sahaja satu-satunya yang berkuasa pada masa itu. Dalam hadis dia ada cerita Tuhan di padang mahsyar, dengan megahnya Tuhan cabar. Tuhan kata, aina mulukul ard. Tuhan kata, mana dia orang yang atas dunia dulu duk jadi raja, muluk, duk jadi raja, mana? Tuhan kata pada masa tu, wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Tu ayat tu. Bila Tuhan cabar raja, aina mulukul ard, mana dia orang yang atas dunia dulu jadi muluk, jadi raja, jadi pemerintah, jadi orang yang pegang kuasa, mana dia? Tuhan kata, aku nak tengok muka mereka. Bila Tuhan cabar macam tu, dalam Quran Tuhan cerita manusia apa jadi? Wujuhun yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah manusia pada hari itu tunduk dalam keadaan hina. Tak ada siapa berani angkat muka nak tengok Tuhan pada masa itu. Ini tuan-tuan, dahsyat yang kata mahsyar ni, dahsyat dia macam tu. Firman Allah, qul man yarzuqukum minas samawati wal ardh. Kata olehmu, siapa yang bagi rezeki kepada kamu daripada 7 lapis langit dan bumi? Siapa yang bagi rezeki kepada kamu dengan turunnya hujan dan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan? Qulillah, kata olehmu, Allah yang bagi rezeki daripada langit dan bumi. Tuhan tanya dan Tuhan jawab. Tuhan kata ni semua hak kita duk dapat lah ni, siapa bagi? Allah bagi. Ni yang kita hidup, tanam dan buat bendang, boleh jadi pokok padi, boleh dapat berkah ni, siapa bagi? Allah yang bagi. Kalau Allah tak mau bagi, tanam sampai ke matu jari pun tak jadi hasil. Yang orang pergi buat menyaga, pergi menjadi, menyaga dia pergi menjadi, dia pergi jadi kaya raya ni, siapa bagi kekayaan tu dekat dia? Allah bagi. Bukti dia apa? Bukti dia berapa ramai orang cerai menyaga tak berjaya. Apa
Apa pun yang kita dapat hari ini Allah bagi. Maka Allah tanya benda ni, siapa yang bagi? Tuhan kata, man yarzuqukum minas samawati wal ardh. Siapa yang bagi rezeki kepada kamu daripada langit dan bumi ini? Langit turun mai hujan, bumi tumbuh mai pokok-pokok ni, siapa bagi rezeki ni? Qulillah, kata olehmu, Allah Ta'ala yang bagi rezeki daripada langit dan bumi. Allah bagi. Bukan ada siapa-siapa bagi, Allah bagi. Maka tiada jawab lain daripadanya. Tak ada jawapan. Tak boleh bila jawab kata yang ni siapa bagi. Jawapan dia satu je, Allah yang bagi. Wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Dan bahawasanya kami ataupun kamu itu sungguh ada hidayah agama Islam atau sesat yang nyata, iaitu kamu yang sesat dan nyata. Tuhan tanya pula dalam ayat ni, antara kita ni siapa betul-betul apa yang sesat? Yang betul-betul yang betul-betul duduk di atas jalan benar siapa? Yang sesat siapa? Ditanya kan? Dan Tuhan juga jawab, yang betul-betul sesat hampa, yang kafir ni. Kami yang terima agama Allah ni, kami orang yang benar. Qul la tus'aluna amma ajramna. Kata olehmu bagi kafir-kafir, jangan kamu tanya daripada yang kami mengerjakan dosa. Kata pula dekat orang kafir ni, hampa tak akan ditanya tentang dosa kami. Wala nus'alu amma ta'malun, dan tiada kami ditanya daripada barang yang kamu kerja. Hampa buat dosa pun Tuhan tak tanya kami, kami buat dosa pun Tuhan tak tanya hampa. Hampa buat dosa, hampa jawab dekat Tuhan. Kalau kami buat dosa, kami jawab dekat Tuhan. Kita ni bukan nak ditanggung orang punya dosa, salah. Dalam Quran Tuhan kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Satu orang tidak akan dipertanggungjawabkan atas dosa yang dibuat oleh orang lain. Orang lain buat dosa, kita tak tanggung. Dia buat, dia tanggung. Kita buat, kita tanggung. Tak ada pasal orang buat kita nak ditanggung dosa dia, dan tak ada pasal kita buat dosa orang nak ditanggung dosa kita. Tak ada pasal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi Muhammad pergi kata dekat orang-orang yang bantah ni, pergi kata dekat mereka, hampa buat dosa, hampa tanggung depan Tuhan. Kalau kami buat dosa, kami tanggung depan Tuhan. Masalahnya lah ni ialah hampa duk buat dosa, hampa kena tanggung di depan Tuhan. Qul yajma'u bainana rabbuna. Kata olehmu, lagi menghimpun antara kita sekalian oleh Tuhan kita pada hari kiamat, pada tempat yang satu, kerana hisab dan kerana balasan dia. Dia habaq dekat mereka, esok semua kita akan berhimpun satu tempat, nama dia mahsyar. Mahsyar maksudnya tempat berhimpun. Summa yaftahu bainana bil haqq. Kemudian membuka, yakni menghukum antara kita dengan sebenar. Di mahsyar, mahkamah yang maha adil ada di sana. Tak ada orang buat salah boleh terlepas, tak ada orang yang buat baik tak diberi ganjaran pahala. Di sana salah-salah, betul-betul. Tak ada siapa boleh terlepas daripada kesalahan dia. Menghukum antara kita dengan sebenar. Masuk segala mukmin dalam syurga dan masuk kafir ke dalam neraka. Wa huwal fattahul alim. Dan dialah Tuhan yang menghukum lagi amat mengetahui dengan barang yang dihukum. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang dia jatuh hukum dan dia cukup arif tentang hukuman yang dia jatuhkan. Ini yang kata hakim ni dia panggil yang arif. Yang arif maksudnya tahu. Tuhan tahu, Tuhan tak akan jatuh hukum dengan cara yang salah. Tak akan berlaku. Apabila kita dibicarakan di mahkamah Rabbul Jalil, kita tak akan dihukum secara zalim. Salah mesti kena, baik kita tak akan kena. Pasal apa? Pasal Allah Tuhan yang maha arif tentang manusia yang dibicarakan di hadapan dia. Nabi sendiri dia tak berani. Nabi sendiri dia tak berani. Nabi pernah jatuh hukum, lepas tu Nabi kata, lepas Nabi jatuh hukum, Nabi kata aku manusia biasa. Kalau sekiranya aku jatuhkan hukum, kata orang ni betul, orang ni salah, dan orang yang betul ambil bahagian dia dan pi, sedangkan sebenar-benarnya dia salah, maka bahagian yang aku bagi kat dia tu akan menjadi potongan api neraka. Nabi kata. Nabi lapik ni, Nabi bila jatuh hukum, Nabi sedang atas sifat dia sebagai manusia. Takut kalau orang yang salah dibetulkan, maka orang salah dapat bahagian tu.
Nabi kata jaga baik-baik. Aku manusia. Tapi kalau sekiranya orang yang aku kata betul dan dia dapat bahagian dia, sebenar-benarnya dia salah. Bahagian yang dia ambil itu adalah bahagian api neraka. Nabi kata. Atas dunia ni dia boleh jadi benda tu. Orang salah, aman makmur hidup tak ada apa-apa. Orang betul tak tahu macam mana, tidak macam dia pula yang dikena. Atas dunia boleh jadi benda macam ni. Akhirat benda ni tak akan jadi. Yang ni jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Lepas ni kita sambung, qul aruni allazi alhaqtum bihi syuraka. Kata olehmu wahai Muhammad, perlihat oleh kamu akan daku segala syirik yang kamu hubung dengan Allah. Jadi syirik Allah pada ibadat supaya aku lihat. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Muhammad cabar orang-orang kafir ni, cabar mereka. Kalau betul Tuhan yang hampa sembah di atas dunia dulu betul-betul berkuasa, tolong panggil mereka, mai selamatkan hampa daripada hampa kena masuk dalam neraka. Kemudian dia akan mai cerita-cerita yang seterusnya. Dia akan mai cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dilantik oleh Allah menjadi rasul kepada seluruh umat manusia akhir zaman. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah ke dunia ni kepada sekalian manusia yang ada. Basyiran wa nazira. Nabi bawa berita baik dan berita ancaman kepada orang-orang yang baik dan kepada orang yang durhaka. Wallahu a'lam. Jadi kuliah malam ni adalah kuliah yang penghabisan, karena bulan depan kita dah mula puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang kuat dalam nak menjalani ibadah puasa anak main ni. Dan mudah-mudahan bulan puasa kali ini betul-betul memberikan manfaat kepada kita semua. Yang kata bulan puasa ni awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Mudah-mudahan kita dapat ketiga-tiga fakta ini. Nabi kata fakta pertama puasa itu awwaluhu rahmah. Allah janji rahmat kepada kita. Wa awsatuhu maghfirah. Fakta kedua puasa ni Allah menjanjikan keampunan dosa. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhir fasa yang ketiga dijanjikan kelepasan, merdeka daripada api neraka. Mudah-mudahan apa yang Nabi kata ni kita dapat semua. Bulan puasa nak main ni kita dapat rahmat, belas kasihan Tuhan. Bulan puasa nak main ni kita dapat keampunan daripada Tuhan. Bulan puasa yang nak main ni kita mendapat janji lepas daripada api neraka. Nak boleh kedapat rahmat, nak boleh kedapat maghfirah, keampunan, nak boleh kedapat lepas daripada api neraka ni, kita kena bekerja kuat sepanjang bulan puasa. Kena bekerja kuat. Amalkan benda-benda yang menjadi sunnah sepanjang tempoh berpuasa, amalkan. Di antara dia apa dia? Menyegerakan buka puasa. Buat benda-benda kecil-kecil ni, dia menjadi komplimen, dia menjadi pelengkap kepada puasa yang kita buat ni. Berapa kali dah puasa kita dah buat dia, akhir puasa kita muhasabah balik tak puas hati. Kita sendiri berakhir puasa satu bulan kita muhasabah balik, ada selek sana, ada tak puas hati tahun ni, ada banyak. Tahun ni punya puasa, kalau Allah panjangkan umur kita dah lalu dengan sihat tubuh badan sampai akhir puasa, yang ni semua bagikan kita. Daripada start nak buka puasa, daripada tempoh berpuasa tu jaga mulut, jangan ada bercakap benda tak elok, benda kotor, benda keji, mengatakan orang, mengumpat apa semua tak mah. Banyak bulan puasa tak mah. Jaga betul-betul benda ni. Mata, pandangan mata, telinga dengar benda elok-elok, ayat Quran, dengar benda-benda yang bagus-bagus sepanjang bulan puasa ni, cuba jaga. Saya pesan kat diri saya, dekat tuan-tuan semua, cuba jaga. Buka puasa, awalkan masa buka puasa, masuk waktu terus Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, forma dulu jalan.
Karena itu sunnah Nabi. Jalan korma dulu. Ambil sunnah, buat elok-elok, buka puasa pada kadar yang ditunjukkan oleh agama. Jangan terlampau kenyang. Ibadat malam sepanjang bulan puasa selain daripada tarawih, kita bangkit ambil masa yang paling afdal untuk sahur, iaitu masa yang akhir sebelum subuh. Ambil masa tu, bangkit, sembahyang tahajud dulu. Allahu Akbar tahajud 2 rakaat, baca Quran sikit, umumkan 2 perangai lo apa semua, pergi makan sikit. Ambil yang kata sahur itu berkat, ambil. Jangan kata aku tahan, aku tak payah makan syok, sama. Ini soal keberkatan puasa. Jangan lepas peluang-peluang macam ni. Ambil makan. Makan semulut pun dapat sahur. Kerana pada sahur itu barakah. Nabi kata ada keberkatannya. Tahan perut tak tahan perut itu soal secondary. Itu soal nombor 2. Yang pertama apa dia? Ambil keberkatan puasa. Makan sikit, semulut makan untuk sahur. Kemudian sambung balik puasa. Begitulah seterusnya. Sepanjang bulan puasa sebulan, sedaya upaya tahajud jangan tak buat. Jangan tak buat tahajud, jangan tak buat. Sok dah bangkit dah 2 rakaat tuan-tuan. Tuan-tuan setiap masa 2 rakaat 3 minit. 3 minit aja. Allahu Akbar tahajud 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang hati. Senang hati. Quran sedaya upaya khatam. Kalau kita baca lambat, kita jenis baca lambat, yang lepas-lepas dulu ingat nak khatam tak pernah dah khatam. Lah ni boleh start dah. Ni pun dah tengah Syaban dah. Start lah ni baca Quran. Start dah lah ni. Balik pejabat sembahyang asar di rumah, lepas sembahyang asar sementara nak tunggu maghrib, nak main masjid, nak apa, Quran baca ni. Boleh semuka 2 muka pun tak apa. Wamak dulu. Esok dah elok main 1 Ramadan, esok ni kita dah 2 minggu dah kita duduk jalan Indian, kita duduk baca Quran. Main bulan Ramadan kita boleh baca laju lagi. Sebelum berakhir Ramadan khatam sekali. Untuk bila lagi kita nak buat? Takkan nak pakai kiraat khatam masa budak-budak dulu aja. Ingat balik apa? Apa yang kita buat ni untuk diri kita. Bukan untuk siapa-siapa. Ni yang kita buat ni. Kita main masjid, semayang, mengaji, kita baca Quran di rumah, kita semua ni bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri sendiri. Diri sendiri buat, diri sendiri boleh hasil dia. Benda yang kita nampak kecil kita buat ni, di mahsyar yang kita cerita dahsyat tadi ni, kita nampak hasil dia. Tengok-tengok, aku tak sangka amalan aku yang 3 minit ni besar dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan, saya yang bercakap Tuhan bagi kekuatan untuk buat benda ni. Tuan-tuan yang mendengar, kita sama-sama ambil manfaat daripada pesan Nabi SAW. Saya mengambil kesempatan di sini, mohon maaf kalau sekiranya sepanjang tempoh mengajar di masjid ni saya ada melakukan apa-apa yang tuan-tuan tak puas hati. Cakap saya yang menyentuh siapa-siapa, yang menggurih hati sesiapa, itu semua terhasil daripada kejahilan diri saya. Saya minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu adalah khilaf saya. Mari kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.